Okey, so pada kali ini Cikgu Rusma akan share pula tentang tajuk pola tingkatan 2. Jom kita belajar. Okey, so kali ini apa yang Cikgu Rusma akan ajar? So hari ini kita akan melihat bab 1 tingkatan 2 iaitu pola dan jujukan. Okey, so kita lihat dulu. Apakah standard kandungan untuk kali ini? Okey, 1.1 iaitu pola. Okey. So, standard pembelajaran untuk kali ini ialah 1.1.1 iaitu mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Okey, kenapa kita belajar pola dan jujukan ya? Okey, untuk pengetahuan semua, banyak aplikasi dalam seni bina, rekaan fashion, sains, ilmu falak, ilmu kimia, fizik dan juga teknologi menggunakan pola. Okey, so satu contoh yang cikgu bawakan dekat sini ialah dalam fashion. Okey, so nampak tak kemeja belang-belang ini? Okey, kemeja belang-belang ini dia ada stripe biru, putih, purple. Okey, dan dia akan berulang-ulang pola itu. Okey, so ini salah satu contoh yang digunakan dalam fashion ataupun fabric. Okey, ini juga salah satu pola yang ada pada jubah, okey, atau pakaian. Okey, dan kita akan nampak dengan jelas pola atau urutan pada fabric ini. So, itulah dia contoh pola yang digunakan dalam rekaan fashion. Okey. Pola. Pola juga sebenarnya kita ada digunakan dalam nombor. Okey. Selain itu kita juga ada dalam pola warna atau juga pola bentuk. Okey. So, apa dia pola? Okey, pola ialah aturan corak atau juga aturan tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, so untuk kali ini cikgu akan tunjukkan pola bagi nombor ataupun objek. Okey, so kita lihat dulu objek. Okey, yang pertama ialah segi empat, tepat. Yang kedua ialah bulatan. Yang ketiga ialah segi tiga. Okey, so jika cikgu jadikan ia sebagai aturan atau corak, agak-agaknya apakah bentuk yang akan muncul selepas ini? Bagus. Okey, so yang muncul ialah segi empat. Okey, lepas tu apa pula yang muncul? Okey, so adakah tekaan anda betul? Okey, so kita lihat. Yang seterusnya akan muncul adalah bulatan. Okey, kerana dia akan mengikuti corak atau aturan daripada awal tadi. Okey, kemudian kita lihat pula nombor 2, 4, 6, 8. Apa agaknya nombor selepas 8? Berapa? 10. Bagus. Okey, betul. Okey, so nombor selepas 8 kamu akan dapat ia sebagai 10.
macam mana kamu dapat 10? Okey, kita akan perhatikan selepas ini. Okey, lihat pula. Okey, yang kedua, yang ketiga. Okey, lihat kepada corak aturan. Okey, lihat kepada aturan ataupun corak. Okey, apakah bentuk seterusnya agak-agak kamu? Bentuk apa? Okey, jom kita lihat sama-sama. Okey, jika kamu perhatikan, yang pertama ini tadi, kita ada 2 titik. Okey, yang kedua, kita ada 4 titik. Yang ketiga, kita ada 6 titik. Agak-agak, berapakah titik yang akan muncul selepas 6? Ya, bagus. Okey, so yang muncul ialah 8. Okey, so ini ialah 8 titik. So inilah dia aturan ataupun corak yang diperolehi daripada pola yang diberi. Okey, so apa pola untuk aturan ini? Okey, so pola dia ialah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey, so bila diberi corak begini, sebenarnya ada kaitan dengan bilangan titik. Okey, masih confused? Okey, jom kita lihat contoh yang lain. Okey, so kali ini cikgu guna contoh nombor. Okey, masih lagi 2, 4, 6, 8. So, yang seterusnya, okey, dah jawab tadi kan? Okey, so yang seterusnya, kamu akan dapat dia sebagai 10. So, macam mana kamu dapat dia 10? Okey, so kita lihat dulu apakah pola untuk corak atau turutan ini. Okey, macam mana 2 dapat 4? Tambah, tolak, bahagi atau darab. Okey, so cikgu biasa selalu beritahu kepada murid-murid cikgu, okey, lihat turutan nombor. Adakah dia bertambah atau berkurang? Kalau bertambah, ada 2 operasi, iaitu tambah dan juga darab. Okey, so sekiranya berkurang, operasi yang mungkin adalah tolak ataupun bahagi. So kita lihat dulu okey, dia bertambah, so antara tambah dan bahagi. Okey, so kita ambil dulu yang tambah. Okey, kita cuba dulu tambah. 2 dengan 4. Kita tambah berapa? Tambah 2. Okey, kita lihat pula nombor seterusnya. 4 dengan 6. Okey, tambah berapa? Tambah 2. 6 dengan 8. Okey, juga tambah 2. 8 dan 10. Okey, so nak dapatkan 10, kita juga kena menambah 2. Maka, pola ini ialah pola menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, so untuk pola ini, kita lihat bagaimana sesuatu nombor itu disusun atau diatur. Okey, so kita lihat contoh seterusnya. Okey, dah ada soalan. Okey, nyatakan pola bagi set nombor yang berikut. Okey, so kita lihat negatif 9, negatif 3, 3, 9. Okey, so kita guna operasi tambah. Okey, negatif 9 tambah apa dapat negatif 3? Okey, negatif 9 tambah berapa dapat negatif 3? Okey, kalau susah nak pakai negatif, okay, kita mulakan dengan 3 dengan 9 je dulu. Okey, 3 tambah apa jadi 9? Bagus. Okey, so 3 tambah 6 jadi 9. So, kita dah nampak mungkinkah pola ini ialah menambah 6. Okey, so cuba dengan kalkulator. Negatif 9 tambah 6. Dapat tak negatif 3?
Dapat. Okey, so bermaksud betul. Okey, cuba pula. Negatif 3 tambah 6. Dapat tak 3? Dapat. Okey, so apabila semua ini, okey, apabila semua ini betul atau menepati turutan itu, maka pola itu betul. Okey, so pola ini ialah pola menambah 6. So macam mana nak tulis? Okey, kita tulis menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, so kita lihat pula contoh B. 3, 32, 28, 24, 22. Okey, lihat pattern ataupun corak. Semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin berkurang. So, sama ada operasi tolak atau operasi bahagi. Okey, yang paling senang kita cuba dulu operasi tolak. Okey, 32 tolak berapa dapat 28? 32 tolak berapa dapat 28? Atau kita terbalikkan. 28 tambah berapa dapat 32? Okey, sebab dia songsang je kan, tambah dengan tolak. Okey, kalau 28 tambah berapa dapat 32? Okey, 4. So, cuba tekan 32 tolak 4. Dapat tak 28? Dapat kan? Okey, so tolak 4. 28 tolak 4 dapat tak 28 tolak 4 dapat tak 24? Dapat. Okey, dan last sekali 24 tolak 22. Dapat tak? 4. Okey. So, pola dekat sini kita nampak, pola itu ialah pola menolak 4. Okey, so kita tulis dia sebagai pola menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Okey, so mudah saja kan? So, kita lihat pula seterusnya. Okey, 100, 525, 12,5. Okey, nombor semakin banyak atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Tetapi, okey, cuba lihat perubahan nombor. Okey, 100 kepada 50. Mungkin ada orang kata, cikgu, saya kata tolak 50, cikgu. Okey, cuba ya. Tolak 50. Okey, kalau you kata tolak 50 tolak 25. Dapat berapa? 25. 25 tolak 12.5. Dapat apa? 12.5. Ada tak pola dekat situ? Jadi tak pola dekat situ? Jadi tak? Tak jadi kan? Okey. So, bila tolak tak dapat, bermaksud mungkin, okey, kemungkinan besar ialah tanda bahagi. Okey, jadi 100 bahagi berapa dapat 50? Okey, ataupun kamu boleh tekan 100 bahagi 50 dapat apa? Dapat 2. So, bermaksud 100 ini ialah bahagi 2. Dapat tak 50? Dapat. Okey, cuba tekan lagi. 50 bahagi 2. Dapat tak 25? Dapat. Okey, kemudian 25 bahagi 2. Dapat tak 12.5? Dapat, betul? Okey. So, bermaksud pola ini ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okey. Okey, bagaimana pula dengan soalan ini? Nombor semakin bertambah. Okey. Tambah atau darab. Okey, kalau kita cuba dengan tambah, 2 tambah berapa dapat 4? Tambah 2. 4 dengan 8 tambah berapa? Tambah 4. 8 dengan 16 tambah berapa? Tambah 8. Okey. So, dekat sini kita tiada pola untuk soalan ini.
Okey, maka kita cuba pula dengan hasil darab. Okey, 2 darab berapa dapat 4? 2 darab berapa? 2 darab 2. Okey, 4 dengan 8. Adakah 2 darab 2 dapat 8? Ya, betul. Okey, kemudian 8 dengan 16. Okey, adakah 8 darab 2 dapat 16? Ya, betul. Okey, 16. Adakah darab 2 dapat 32? Ya, betul. Okey, so kita nampak pola yang ada di sini. Okey, so pola dia ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Okey. Kemudian kita lihat pula tentang segitiga Pascal. Okey. So, apakah dia segitiga Pascal? Okey, so dia akan bermula dengan 1. Kemudian baris seterusnya diperoleh dengan menjumlahkan nombor pada baris sebelumnya. Okey, cuba lihat. 1. Okey, baris bawah juga 1, 1. Kemudian 1, 2, 1. Dan baris seterusnya akan jadi 1, 3. Okey, dekat sini sebenarnya ialah 3. Okey, kenapa 3? Kerana dia dapat dengan hasil tambah. Okey, contoh dekat sini dia akan turun. Dia akan turun sebagai 1. Okey, yang tepi ni dia akan turun sebagai 1. Manakala untuk bahagian tengah, okey, so dia akan ada hasil tambah dekat situ. Okey, 1 tambah 1 akan jadi 2. 1 tambah 2 akan jadi 3. 2 tambah 1 akan jadi 3. So, inilah dia segitiga Pascal. Okey, so kita cuba jawab soalan 1. Lengkapkan segitiga Pascal di bawah. Okey, lengkapkan segitiga Pascal di bawah. Okey, so seperti yang cikgu beritahu tadi. Okey, so yang hujung ini kita turunkan 1. Okey. Seterusnya ialah hasil tambah 1 dan 3. So, 1 tambah 3 akan jadi berapa? Akan jadi 4. 3 tambah 3 akan dapat 6. Seterusnya, 3 tambah 1 akan dapat 4. Dan 1, okey, so turunkan dia sebagai 1. Okey, so kita mulakan dengan kiri pula. Okey, yang ni juga 1. Seterusnya, 1 tambah 4 akan dapat 5. 4 tambah 6 akan dapat 10. Okey, 6 tambah 4 juga akan dapat 10. 4 tambah 1 akan dapat 5. Okey, dan 1 ini yang hujung kita turunkan sebagai 1. Okey, so Pascal ini bila dia berada kat tengah, okey, contoh macam ni, bila berada kat tengah, ia ialah hasil tambah nombor yang kat sini dengan nombor di sini. Okey, so tambahkan sahaja. Okey, seterusnya apa pula yang kita nak lihat? Okey, so ini ialah nombor yang kita dah buat tadi. Okey, so apa yang kita dapat? Okey, kita dapat kat sini, kita dapat pola bagi suatu urutan nombor. Okey, pola bagi suatu urutan nombor adalah corak yang mempunyai urutan yang tertib. Urutan yang tertentu. Okey, dia ada corak, dia ada pattern. Okey, ada urutan yang tertentu. Okey, so begitu juga dengan di sini. Okey, so kita nampak pattern dekat situ.
Okey, so itulah dia pola. Okey, so soalan 2, lengkapkan rajah di bawah. Bentuk apa tu? Bentuk heksagon kan? Macam Hani punya dia punya kom kan? Okey. So, kita cuba jawab soalan. Okey, 16. Nampak tak? 16 tu, okey, so dia membahagi. Dia membahagi kepada 2 cabang. So, bila 16 bahagi 2, setiap cabang itu akan dapat 8. Okey. Kemudian, dia membahagi lagi. Okey. So, 8 dia membahagi kepada 2 lagi, bermaksud 8 bahagi 2. So, kita akan dapat 4. Okey. So, dua-dua ini kita akan dapat sebagai 4. Okey. So, dia membahagi juga di sini. Masih lagi membahagi 2. Jadi, di sini juga kita akan dapat dia sebagai 4. Okey. Di sini juga kita akan dapat sebagai 4. Okey. So, just turunkan anak panah saja. Okey. So, ini dia punya anak panah. Okey. So, dekat sini, nampak tak? Daripada 4, dia bergabung menjadi di bawah. So, agak-agak apa? Daripada atas ni, okey, daripada 2, 4 dan 4, dia menjadi 1. So, agak-agak apa nilai dekat situ sebenarnya? Membahagi atau dia menambah? Okey, betul. So, di situ, okey, sebenarnya dekat situ dia akan jadi 8. Sebab 4 dengan 4 dia pergi kepada 8, bermaksud 4 tambah 4. Okey, dan di sini 2. Kenapa dia 2? Kerana 4 ini, okey, so ini 4 dia membahagi. Okey, so 4 ni membahagi. Okey, membahagi kepada 2 jalan. So masing-masing setiap jalan mendapat 2. Okey. So ini dia punya flow. Okey, so ini 8. Okey, dekat sini agak-agak berapa? 8 membahagi 2. So, dia akan dapat 4 dan juga 4. Okey, so dekat sini dapat 2. Kenapa? Sebab 4 kan? 4 dia membahagi kepada 2. Okey, bahagi pada 2 jalan. So, setiap jalan tu akan dapat 2. Okey, kemudian apa jawapan akhir? Okey, so lihat sini 2. Okey, so 2. Ada tak dia membahagi ke mana? Tak ada kan? So, dia juga mendapat 2 dekat situ. Okey, ni tak. Okey, so ini akan dapat 2. Okey, 4 dan 2. Okey, 4 dan 2 dia bercantum. So, dekat situ mestilah tambah. So, akan dapat 6. Okey, begitu juga dengan di sini. 4 dengan 2, so akan dapat 6. Okey, dan yang 2 ni, lorong 2 ni, dia tak tambah siapa-siapa kan? So, dia juga akan dapat 2. Okey, so begitulah cara untuk melengkapkan rajah di bawah. Okey. So, kita lihat pula nombor Fibonacci. Okey, so apa dia nombor Fibonacci? Iaitu suatu corak nombor yang berurutan. Okey, dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Macam mana tu? Kalau dengar saja tak berapa faham kan? Okey, so kita akan lihat contoh. Okey, lihat contoh. Okey. Sifar 1, 2, 3, 5, 8. Okey. Dia kata sebutan seterusnya dia dapat dengan menambah 2 sebutan di hadapan. Okey, so sifar tambah 1 akan dapat 2. Betul? Okey. Macam mana dapat 3? 1 tambah 2. So, akan dapat 3. Okey. Kemudian,
2 tambah 3 akan dapat 5. 3 tambah 5 akan dapat 8. So, agak-agak apa nombor seterusnya? Tambah 2 di hadapan, iaitu 5 tambah 8, iaitu 13. Okey, so inilah dia. Okey, bagaimana terhasilnya nombor Fibonacci. Okey, menambah 2 sebutan di hadapan. Okey. So seterusnya akan dapat, selepas 8 akan dapat nombor 13. Okey, kita jawab soalan uji minda. Okey, lengkapkan urutan nombor di bawah. Okey, kita cuba dulu soalan 1. Okey, ingat ini ialah nombor Fibonacci, iaitu kita dapat sebutan dengan menambah 2 sebutan di hadapan. Okey, so macam mana nak buat? Bermaksud 1 tambah 4, so akan dapat berapa? Okey, so 1 tambah 4 akan dapat 5. Okey, so yang petak ini, okey, kita akan dapat berapa? Iaitu 5 tambah 9 akan dapat 14. Okey, so cuba simak, betul tak? 9 tambah 14 dapat 23. Betul. Okey, so soalan kita ataupun turutan Fibonacci kita, okey, Fibonacci kita betul. Okey, soalan seterusnya itu soalan 2. Okey, 1 tempat kosong 3. Okey, 3 kita akan dapat dengan menambah 2 nombor di hadapan. Okey, so 3. 1 tambah berapa dapat 3? 1 tambah berapa dapat 3? Okey, so 1 tambah 2 dapat 3. Okey, selepas nombor 3 kita akan dapat nombor berapa? Okey, so kita akan tambah 2 nombor sebelum. 2 tambah 3. Okey, so kita akan dapat 5. Okey, kemudian 3 tambah 5, kita akan dapat 8. Okey, dan 5 tambah 8, kita akan dapat sebagai 13. Okey, so inilah dia turutan nombor Fibonacci. Okey, so mudah je kan? So refleksi. Okey, apa kita punya refleksi hari ini? So daripada video yang kita dah belajar, pola adalah suatu corak tertentu dalam nombor ataupun corak. Okey, dan kalau dalam urutan nombor, kita tentukan dengan menambah, menolak, membahagi ataupun mendarab nombor sebelumnya. Okey, manakala pola dalam objek ditentukan dengan memerhatikan susunan objek sebelumnya. Okey, contoh macam tadi kan. So kalau shape tu, kita lihatlah shape tu apa. Okey, so kita akan dapat semula, kita lihat susunan tu. Itulah contoh dia. Okey. So sampai jumpa lagi. Dah tonton video cikgu? Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang telah menonton. Jadi sudilah kiranya untuk like, share dan juga sebelum itu subscribe dahulu channel cikgu dan share video-video yang kamu rasa bermanfaat untuk rakan-rakan di luar sana. Okey, sampai jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Bye-bye.